Right, ini adalah topik kedua iaitu metal alloys. Ya. So metal alloy ni sebelum metal tu jadi alloy, kita ada pure metal. Ya. Metal yang tulen, yang 100% dia saja. Jadi metal ni bila kita campurkan dengan unsur lain, dia jadi alloy. Ya. So kena fahamlah tu beza antara pure metal dengan alloy. Okay. Jadi pure metal, that metal that are not mixed with any other materials, kita panggil dia sebagai pure metal. Jadi metal yang kita tak campur dengan benda lain. Jadi metal ni kita tahu daripada periodic table kita ada jenis-jenis elemen yang metal. Contohnya iron, Fe, copper, Cu, zinc, nickel, ini semua metal lah ni. Jadi kalau elemen ni pure, 100% dia saja, kita tak campurkan benda lain, kita panggil dia sebagai pure metal. Once kita dah campurkan dengan benda lain, kita panggil dia sebagai alloy. Right? Jadi, alloys are mixtures of two or more metals formed together with other elements or materials to create new metals. Jadi metal tadi campurkan dengan benda lain, dia jadi alloy. Dia biasanya, kenapa kita campurkan dengan benda lain? Sebab kita nak improve the mechanical properties. And other properties. Jadi biasanya bila kita campurkan dengan benda lain, properties dia akan improve. Jadi sebab tu biasanya metal yang kita gunakan adalah metal alloy. Boleh faham ya? Sebagai contoh brass. Brass ni adalah metal alloy, dia adalah campuran copper dengan zinc. Right? Lagi stainless steel. Stainless steel adalah campuran steel and chromium. Dan even steel ni adalah alloy juga. Steel adalah alloy. Ada pen saya. Steel ni ada alloy juga. Dia adalah campuran antara Fe kita campurkan dengan karbon. Jadi dia adalah alloy juga. Dan even alloy tu kita campurkan lagi dengan benda lain. Jadi steel kita campurkan dengan chromium kita dapat stainless steel. Alright? Jadi alloy adalah metal A campurkan dengan metal B, campurkan dengan other elements, kita dapat alloy. Okay, boleh ikut ya? Boleh. Alright, bagus. Okay, jadi metal alloy ni kita pecahkan kepada dua. Iaitu yang pertama ialah ferrous alloy dan yang kedua adalah non-ferrous alloy. Jadi metal dia ada banyak lah kan, dan ferrum Fe ni salah satu daripada jenis metal. Tapi disebabkan ferrous ni dia banyak kegunaan dia. Kebanyakan metal adalah ferrous. Jadi dia ada satu grup ferrous saja. Lain-lain metal element tu kita asingkan, kita gabungkan jadi non-ferrous alloy. Boleh faham ya? Handphone siapa tu? Sorry. Ada lagu background ya. Jadi metal ni kita pecahkan kepada dua, iaitu ferrous alloy satu grup dan yang bukan ferrous alloy itu satu lagi grup. Alright? Dalam kategori ferrous alloy ni kita boleh pecahkan kepada dua, sama ada steel ataupun cast iron. Alright? Di mana steel ni dia adalah iron carbon alloys that may contain appreciable concentrations of other alloy elements and carbon content is normally less than 1 weight percent. Jadi tadi saya bagi tahu steel ni adalah Fe campurkan dengan karbon kan. Jadi untuk steel ni karbon dia kurang daripada 1%. Jadi karbon dia mestilah kurang daripada 1% dan dia punya iron tu 99% lah. Jadi steel karbon kurang dari 1%. Satu lagi grup dalam ferrous alloy ni adalah cast iron. Di mana cast iron ni carbon content dia biasanya lebih daripada 2.14%. Biasa dia adalah antara 3 hingga 4.5% carbon. Alright?
Jadi dua beza lah antara steel dan cast iron. Steel ni kandungan karbon dia kurang dari 1%. Cast iron pula kandungan karbon dia antara 3 hingga 4.5%. Okey, jadi yang membezakan dia adalah kandungan karbon lah untuk ferrous alloy ni. Ya, beza antara steel dengan cast iron. Grup yang lagi satu ialah non-ferrous alloy. Right? Okay, jadi pecahan dia macam ni. Ya, jadi kita ada metal alloy. Ya, kita ada metal alloy, dia pecah kepada dua. Ferrous dan juga non-ferrous. Ya. Ferrous ni pula, dia pecah kepada dua. Iaitu steel dan juga cast iron. Right? Kemudian steel ni pula, dia pecah kepada dua lagi. Iaitu low alloy dengan high alloy. Ya. Low alloy ni bermaksud benda yang kita masukkan dalam steel tu sikit saja. High alloy pula yang kita masukkan banyak. Ya, yang kita masukkan ke dalam iron banyak benda yang kita masukkan. Okey. Untuk low alloy pula kita pecahkan kepada tiga. Ya, sama ada low carbon, medium carbon ataupun high carbon. Okey. Kemudian kita ada pecah-pecahan lagi. Ya, nanti kita belajarlah ya. Okey. Jadi benda ni kena ingat. Ya, kena ingat. Ya, sebagai orang yang belajar material science, kena tahulah ya, pecahan-pecahan kepada metal alloy, pecahan kepada steel. Ya, ini tadi tu steel. Ini cast iron pula. Cast iron kita pecahkan kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Grey iron, white iron, malleable iron, ductile iron dan juga special alloy cast iron. Alright. Okey, jadi kita belajar berkenaan dengan steel dulu ya, ataupun carbon steel ya. Next baru kita belajar berkenaan dengan cast iron. Okey. Okey, steel. Apa kegunaan steel? Banyaklah ya. Sebagai cutting tools, pressure vessel, bolts, hammers, gears, jet engine parts, car body, screws, concrete reinforcement, cans, bridges. Banyak ya. Sebab tu dia ada satu grup untuk ferrous saja. Ya. Kenapa dia banyak kegunaan? Sebab apa? Dia punya ore is cheap and abundant. Ya. Biji besi tu ada banyak kat dalam bumi ni. Ya, mudah untuk kita dapat. Sebab tu banyak dihasilkan besi. Ya. Ya. Okey, biji besi ni banyak. Jadi sebab itulah besi ni banyak dihasilkan. Ya, dia punya ore is cheap and abundant. Kemudian processing techniques are economical. Ya, untuk menghasilkan dia murah berbanding dengan metal yang lain. Ya, jadi proses dalam extraction ya untuk ambil ore tu daripada bumi, refining ya, kita nak refine dia punya composition pun murah. Alloying kita nak masukkan benda asing pun mudah. Dan juga fabrication untuk menghasilkan produk pun mudah juga. Untuk steel ni ya. Nombor 3, steel ni pula dia adalah high strength ya. Dia dalam kategori kuat lah ya, kategori kuat. Dan nombor 4, very versatile dia punya metallurgy ya. Dia ada banyak wide range of mechanical and physical properties untuk steel ni ya. Can be tailored to the application. Okay, jadi benda ni lah yang menyebabkan steel ni banyak digunakan. Apa kelemahan bagi steel? Kelemahan dia adalah dia low corrosion resistance. Dia tak tahan tak tahan corrosion. Corrosion ni apa dia? Serangan daripada chemical di persekitaran dia. Ya. Jadi contoh dia steel ni bila kita nak gunakan di air laut dia tak tahan. Ya, dia akan kena corrosion. Ya, dia akan corrosion ataupun dalam bahasa Melayu kakisan. Ya, dia terkakis. Jadi kalau kita nak gunakan dalam kegunaan yang ada corrosion, kita guna titanium ataupun brass. Ya, ini adalah non-ferrous alloy lah. Okay. Next, steel adalah dia high density ataupun dia berat.
Ya, steel ni dalam kategori metal yang berat. Jadi kalau kita nak gunakan metal yang ringan, kita guna aluminium atau magnesium. Okey. Okey, nombor 3, steel ni tak susah nak digunakan di high temperature. Ya, pada suhu tinggi, sebab pada suhu tinggi dia punya strength dia akan strength dia tak kuat, ya, dia tak kuat pada suhu tinggi. Ya. Pada suhu tinggi kita guna nickel alloy, dia tahan suhu tinggi. Okey. Jadi ini 3 lah kelemahan utama bagi steel. Ya. Dan 3 kelemahan ni lah yang membezakan antara ferrous dan juga non-ferrous alloy. Ya. Ferrous metal ni kita boleh bayangkan bahawa dia sebagai all purpose alloy. Kegunaan am. Itu ferrous, ya. Jadi apa-apa kegunaan produk yang awak hasilkan, biasanya kita boleh guna metal. Biasanya kita boleh guna ferrous alloy, ya. Untuk non-ferrous ni kita guna untuk niche application yang special. Siapa dia yang ada bunyi tu, ya. Jadi non-ferrous ni untuk niche yang di mana ferrous metal tak boleh nak guna, ya. Alright. Jadi kebiasaan dia, apa-apa produk yang kita buat, mula sekali yang kita gunakan, yang kita pakai adalah ferrous dulu. Kalau rasa tak boleh, barulah kita guna metal yang lain. Right? Right. Okey. Ini lagi sekali detail pecahan kepada steel. Ya, tadi saya dah sebut kan. Ya. Jadi steel ni dia ada pecahan kepada 2, iaitu low alloy dengan high alloy. Ya. Dan yang low alloy ni pula kita pecahkan kepada 3, iaitu low carbon, medium carbon dengan high carbon. Ya. Tadi saya dah beritahu untuk steel kandungan karbon dia biasanya mesti kurang daripada 1%, ya. Tapi untuk high carbon ni dia boleh sampai 1.4% kandungan karbon. Alright. Jadi untuk low carbon, kandungan karbon dia kurang daripada 0.25 weight percent, ya. Medium carbon pula, karbon dia antara 0.25 hingga 0.6. High carbon antara 0.6 hingga 1.4 weight percent carbon. Okey. Ini yang membezakan antara ketiga-tiga jenis low alloy steel. Okey. Kandungan karbon ni kena hafal. Ya. Ni sebab ni pentinglah kandungan karbon yang membezakan antara ketiga-tiga jenis steel. Right. Kemudian untuk low carbon ni dia ada 2 jenis. Sama ada jenis plain. Jenis plain kita panggil dia sebagai plain carbon steel, ya. Steel ni dalam bahasa Melayu kita panggil keluli, ya, keluli. Jadi plain carbon steel adalah keluli karbon biasa. Kemudian yang kedua kita ada HSLA, iaitu high strength low alloy, ya, high strength low alloy steel. Medium carbon pun kita ada 2 jenis, sama ada plain ataupun heat treatable, ya. Medium carbon steel, yang jenis plain ataupun heat treatable. High carbon steel kita ada 2, sama ada plain ataupun jenis tool steel. Okay. Right. Untuk high alloy kita ada banyak lah, ya. Satu contoh dia adalah stainless steel, ya. Satu lagi adalah tool steel. Tool steel ni dia boleh masuk dua grup lah. Dia boleh jadi high alloy ataupun dia boleh jadi high carbon, ya. Tentu. Okey, apa yang membezakan antara semua ni lagi adalah elemen yang lain yang kita tambah kepada steel tu, ya. Contoh dia untuk low carbon steel yang jenis plain ni kita tak campurkan benda-benda lain, ya. Sebab tu kita panggil plain, ya. Dia ada carbon dengan iron saja. Untuk HSLA ni kita campurkan kromium, vanadium, nikel dengan molybdenum. Okey. Plain medium carbon steel kita tak campurkan benda lain. Untuk yang heat treatable ni kita campurkan kromium, nikel dengan molybdenum. Okey. Untuk tool steel
kita campurkan kromium, vanadium, molybdenum dan juga tungsten. Ya, W ni adalah tungsten. Okey. Dan dalam austenitic stainless steel kita ada kromium, nikel dan juga molybdenum. Alright? Boleh ingat tak? Boleh lah kan. Benar je ni. Jawab tengok HSL ini dia ada kromium, vanadium, nikel, molybdenum. Ya. Untuk medium carbon steel heat treatable dia ada kromium, nikel, molybdenum, vanadium tak ada. Ya. Untuk tool steel kita ada tungsten. Kita masukkan tungsten ke dalam dia tu. Menyebabkan dia boleh jadi tool steel. Untuk stainless steel ni dia ada nikel dalam dia. Ya, kromium, nikel dan molybdenum. Alright? Okey. Kemudian ni ada contoh-contoh jenis-jenis steel dia. Dia ada banyak. Ya, ini diberikan contoh satu. Contohnya untuk plain carbon steel, nama steel dia adalah 1010. Ya. Ini dia punya sifat-sifat dia lah. Ya, bersama kegunaan dia. Ya. Hardenability ni sangat penting lah untuk metal. Ya. Hardenability bermaksud kebolehan dia untuk mengeras. Ya. Sebab metal ni dia apa yang kita nak, metal tu mestilah keras. Keras tu bermaksud dia kuat. Ya. Jadi kalau dia mudah untuk kita keraskan, dia boleh jadi dia baguslah. Ya. Kalau mudah untuk kita keraskan, dia bagus. Tapi untuk plain carbon steel ni kita tak boleh nak keraskan dia. Jadi hardenability dia zero. Ya, plus ni bagus sikit lah. Plus ni dia bagus. Plus ni sangat bagus. Itu dia punya beza dia. Jadi plain carbon steel ni dia tak boleh kita nak keraskan. HSLA ni boleh. Ya. Heat treatable medium carbon steel pun okey, bagus. Paling bagus tool steel. Tool steel kita boleh keraskan. Okey, TS ni adalah tensile strength. Ya. Dia punya kekuatan dia, kekuatan bagi metal tu. Plain carbon steel ni dia tak berapa kuat. Jadi biasanya kita tak gunakan dia untuk menampung berat. Okey, siapa dia yang tak mute tu, sila mute. Haji. Okey, dah mute dah. Alright. HSLA. Okey, plain carbon steel tadi biasanya untuk automobil. Untuk HSLA kita gunakan untuk bridges. Bridges, tower, pressure vessels. Medium plain carbon steel kita gunakan untuk crankshaft, bolts, hammer, blades. Yang jenis heat treatable kita gunakan untuk piston, gears dan juga wear application. Application yang akan jadi house. Jadi kita gunakan medium carbon yang jenis heat treatable. Tool steel digunakan untuk drill, saws, dies. Tool steel ni adalah untuk kegunaan memotong. Motong. Kalau kita nak potong macam drill, saw, kita guna tool steel. Stainless steel ni kita gunakan untuk kawasan yang mengalami corrosion. Contohnya teban, furnace, sebab dia very corrosion resistant. So ini adalah secara umum lah apa bendanya steel tu. Okey, boleh Doktor. Ya. Kenapa dia tak gunakan high alloy ataupun low alloy high carbon untuk bridges dengan towers? Bridges ni biasanya HSLA lah. Kan? Towers, pressure vessel. Apa soalan kenapa tak guna? Kenapa dia tak guna yang steel high carbon tu yang dia punya hardenability tu untuk bridges? Dia high carbon ni dia mahal tau. Sebab dia banyak carbon kita masukkan banyak. Unsur lain pun kita masukkan banyak. Jadi dia jadi mahal. Jadi kita elakkanlah daripada guna yang mahal ni, kita guna yang HSL. HSL ini murah sikit.
ya, dan dia kekuatan dia sesuai lah untuk bridge towers ni, ya. Dia kalau yang high carbon steel ni kita guna untuk memotong, ya. Memotong ni bila kita nak potong ni dia perlukan strength yang tinggi, ya. Jadi kita yang ni untuk special punya. Okey. So bila korang pilih material apa yang sesuai, salah satu faktor dia adalah cost, harga metal tu, ya. Untuk yang ni, yang belah-belah kanan ni harga dia mahal, ya. Yang belah-belah kiri ni harga dia murah, ya. Jadi biasanya kita pilih dulu yang murah, harga yang murah dulu. Kalau tak boleh, barulah kita pilih yang belah-belah kanan ni. Okey. Doktor, CS tu Ni ada belah sini, ada disebut kat sini. Bila kita bergerak ke kanan, dia increase the strength, kekuatan meningkat, tapi cost pun meningkat, ya. Lebih mahal yang belah kanan ni, ya. Dan decreasing ductility, ya. Ductility ni adalah kebolehan untuk metal tu memanjang, ya, ductility, ya. Jadi ductility ni antara sifat yang kita nak jugalah, ya. Kebolehan untuk dia memanjang ataupun dibentuk, ya. Jadi sebab metal ni bila kita nak jadikan suatu produk, kita perlu ketuk dia, kita bengkokkan dia, kita perlu bentukkan dia lah. Jadi untuk mudahkan dia untuk dibentuk, kita perlukan sifat ductility tu, ya. Jadi makin ke kanan, makin susah untuk kita bentuk metal tu. Yang belah-belah kiri ni mudah. Tapi yang belah-belah kiri ni, dia punya strength dia dia punya strength dia rendah. Dia tak berapa kuat, yang belah kanan ni kuat, ya. Jadi kalau awak tengok untuk metal ni dan juga untuk material yang lain, biasanya strength dengan ductility ni sifat dia berlawanan, ya. Kalau strength tu adalah rendah, ductility dia adalah tinggi, ya. Jadi untuk mana-mana material yang ductile, yang mudah untuk dibentuk, strength dia adalah rendah. Kalau strength tu adalah tinggi, ductility dia rendah, ya. Jadi bila dia kuat, kita susah untuk bentuk dia, sifat ductility dia rendah, ya. Jadi dia berlawanan ni. Jadi semua material, ya, sama ada metal, seramik, plastik, ada macam ni sifat dia. Kecuali komposit. Komposit kita boleh combine, ya. Sebab apa kita belajar minggu lepas kan, komposit ni kita campurkan antara dua material. Jadi dia boleh dapat sifat strength dan juga dia boleh dapat sifat ductility, ya. Komposit dia adalah gabungan, ya. Strength dia tinggi, ductility dia pun tinggi. Okey, boleh faham, ya? Faham. boleh. Right. Okey, jadi alloy steel ni yang saya sebutkan tadi, semua dia adalah gabungan antara ferrum dan juga karbon. Itu alloy steel, ya. Dan juga bila dah jadi high alloy steel tu kita campurkan unsur-unsur lain, ya. Jadi untuk plain carbon steel, iaitu untuk kandungan karbon dia yang kurang daripada 2%, ya, dan campuran sikit unsur-unsur lain. Itu adalah plain carbon steel, ya. Jadi plain carbon steel tu ada dua tadi, satu datangnya daripada low carbon steel, medium carbon steel pun plain juga, ya. Jadi kandungan karbon dia kurang daripada 2%, ya, dan negligible amounts of other residual elements. Okey. Itu plain carbon steel. Bila kita campurkan dengan elements yang lain, dia akan jadi low alloy steel, ya. Dan bila kita campurkan dengan unsur yang banyak, benda lain, dia jadi high alloy steel. Okey. High alloy steel ni contoh dia adalah stainless steel, ya, yang kita campurkan dengan paling minimum 10.5% kromium, ya. Okey, kita tengok plain carbon steel. Plain carbon steel dia ada sifat dia adalah lowest cost. Ada bunyi pula saya punya slide ni. Plain carbon steel ni bagus dia paling murah sekali, ya. Jadi should be considered first in most application. Seperti yang saya sebut tadi lah, ya. Plain carbon steel ada 3 jenis, iaitu low carbon steel, medium carbon steel dan juga high carbon steel, ya.
Low carbon steel kurang dari 0.3%, medium carbon steel 0.3 hingga 0.6, high carbon 0.6 hingga 0.95. Okey, boleh? Okey, macam mana kita nak namakan jenis-jenis steel ni? Ya, untuk nama bagi steel kita guna AISI SAE code, ya, di mana nama dia ada 4 digit, ya, 4 digit. Di mana the first 2 digits adalah 10. Kalau 10 ni bermaksud dia adalah plain carbon steel. Ya. The last 2 digits indicate carbon content. Ya, berapa banyak carbon content tu in 100 weight percent. Ya. Sebagai contoh, 1030 steel. Jadi 1030 steel ni, 10 ni bermaksud dia kategori plain carbon steel. Ya. 30 ni bermaksud kandungan karbon dia 0.3%. Ya. Jadi 30 bahagikan dengan 100 dapat 0.3, jadi kandungan karbon dia 0.3%. Okey, boleh faham ya? Jadi as carbon content increase, steels become stronger and less ductile. Ya. Okey, yang ni saya skip lah Yang ni awak tak belajar lah. Okey, jadi kita balik kepada plain carbon steel tadi. Plain carbon steel tadi ada 3. Yang pertama ialah low carbon steel. Kandungan karbon dia kurang daripada 0.3%. Ya. Dan sifat bagi low carbon steel ni adalah dia adalah low strength tapi good formability. Mudah untuk kita bentuk dia. Ya. Mudah untuk kita form dia. Kalau kita nak gunakan untuk kegunaan yang ada wear, ya, dia boleh haus, ya. Kalau haus ni biasanya disebabkan metal tu bergesel, ya. Kalau untuk kegunaan yang wear, kita boleh carburizekan dia untuk low carbon steel ni, ya. Apa carburize ni? Carburize ni ialah suatu proses untuk mengeraskan permukaan luar saja, ya, permukaan luar bagi steel saja, ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada suatu komponen lah, katakan komponen ni silinder, silinder, ya, dan ni adalah jenis low carbon steel. Low carbon steel ni tak kuat. Jadi apa yang kita buat, kita lakukan proses carburize ni ataupun carburization, ya. Apa dia proses carburization ni? Kita letakkan kita punya steel ni tutup dengan karbon, ya. Kita letak karbon kat luar ni, ya. Karbon ni apa dia? Kita guna arang lah, ya. Kita guna arang. Nanti karbon tu dia akan meresap masuk ke dalam steel ni, ya. Tapi di permukaan luar saja, ya. Permukaan luar saja yang dia meresap masuk, ya. Permukaan luar saja, ya. Di sini permukaan luar aja yang karbon tu masuk, ya. Bila karbon masuk, permukaan luar tu akan jadi keras. Nah, itu kaedah dia untuk meningkatkan wear property bagi low carbon steel. Okay, jadi most stampings are made from this steel. Ya, stamping ni adalah proses pembentukan produk lah, iaitu di mana kita tekan dia kepada bentuk. Ya, jadi proses stamping tu biasanya contoh inilah kita punya die. Ya, kita letak kita punya steel atas ni. Jadi kita tekan dia. Inilah proses stamping. Ya. Jadi proses stamping kita pakai low carbon steel. Ya. Kenapa kita guna low carbon steel? Sebab formability dia bagus, mudah untuk kita bentuk. Ya. Jadi contohnya kereta, body kereta yang dibuat daripada steel, dia buat daripada low carbon steel ni lah. Ya. Contoh-contoh produk, contoh-contoh low carbon steel adalah 108, 1010, 1015, 1025, ya. Sampailah paling tinggi adalah 1030 lah, ya, sebab kandungan karbonnya mestilah kurang daripada 0.3% karbon. Boleh ikut Okay. Boleh. Next adalah medium carbon steel, ya. Medium carbon steel ni kandungan karbon dia dah meningkat sikit, 0.3 hingga 0.6%,
Jadi bila kandungan karbon dia dah tinggi, dia ada moderate to high strength. Ya, kekuatan dia dah naik sikit berbanding dengan low carbon steel tadi. Ya, with fairly good ductility. Ya, dia masih ada lagi sifat ductility tadi. Ya. Jadi disebabkan dia ada high strength, kita boleh gunakan dia untuk machine elements, ya, untuk mesin-mesin, ya. Jadi mana-mana mesin kita boleh guna medium carbon steel, ya, dan juga structure lah, ya, sebab dia boleh menampung beban dah sikit. Jadi contoh dia adalah 1030, 1040, 1050, 1060. Jadi 1030 ni masuk dalam kategori medium carbon steel lah, ya. Sebab apa? Low carbon mesti kurang daripada 0.3, ya. Jenis yang ketiga adalah high carbon steel 0.6 hingga 0.95. Siapa dia yang tak mute tu, sila mute ya. Okey, 0.6 hingga 0.95, ya. Jadi dia ada high strength tapi lower elongation, ya. Elongation dengan ductility ni benda yang sama lah, ya. Elongation dia boleh memanjang, ya. Dia ada high strength. Dan sifat dia lagi, dia boleh quench hardened. Ya, kita boleh keraskan dia menggunakan kaedah quenching nama dia. Yang tadi nombor 1 dengan nombor 2 ni, low carbon steel, medium carbon steel, kita tak boleh nak quench hardened. High carbon steel boleh. Quench hardened ni apa dia? Dia adalah proses heat treatment di mana kita panaskan steel tu, lepas tu kita sejukkan dengan cepat. Itulah quench hardened. Ya. Panaskan dan sejukkan dengan cepat. Sejukkan dengan cepat tu biasanya kita rendam dia dalam air ataupun dalam minyak yang sejuk. Alright? Jadi kita sejukkan dengan cepat. Jadi kalau korang ada tengok proses pembuatan metal kan, biasanya metal tu panas kan, dia berapi lah, warna dia merah kan. Jadi bila panas kita ketuk dia, lepas tu bila dah siap dia rendamkan dalam air. Itu nama kita panggil proses quenching, ya, quenching. Doktor? Ya. Sama ke maksud dia dengan forging? Forging ni adalah kita ketuk. Forging ni adalah proses-proses mengetuk, ya. Jadi bila contohnya kalau awak tengok, mungkin pernah tengok proses penghasilan pedang sebagai contoh kan, kita ketuk dia. Itu forging nama dia. Alright? Itu semua awak belajar nanti next semester, forging. Alright? Kegunaan high carbon steel ni adalah untuk surface yang subject to abrasion. Ya, abrasion ni kalau ada benda asing yang kena kat dia lah, jadi boleh berlaku abrasion. Ya, jadi abrasion akan menyebabkan wear, haus. Ya, jadi digunakan untuk tools, ya, knives, ya, chisels, agricultural implements. Ya, jadi untuk alat-alat memotong, ya, biasanya high carbon steel. Ya, contohnya 1080, 1095. Alright, boleh? Okay. Jadi apa contoh-contoh application of low carbon steel? Low carbon steel sesuai for cold working, such as rolling into thin sheets. Jadi low carbon steel ni sesuai untuk penghasilan sheets. Sheets ni apa dia? Kepingan logam. Jadi dia boleh dijalankan menggunakan kaedah cold working. Cold working ni boleh untuk low carbon steel sahaja. Sebab apa? Low carbon steel ni ductility dia rendah. Jadi bila ductility dia rendah, kita boleh kerjakan dia pada suhu rendah, pada suhu bilik. Untuk steel yang lain, kita kena lakukan dia pada suhu tinggi. Kita panggil hot working. Okay, jadi good for fabrication work by welding, pressing or machining. Kita mudah untuk mesinkan dia. Jadi kita boleh gunakan untuk menghasilkan wire, nails, rivets, screw, panels, welding rod, sheet plates, boiler plates,
tubes for bicycles, automobiles. Right? Itu adalah produk-produk yang dihasilkan melalui low carbon steel. Okay. Jadi yang antara 0.5 hingga 0.3 ni kita boleh gunakan dia sebagai structural steels, ya. Building bars, grill, ya. Jadi orang buat grill tu dia guna benda ni lah, ya, beams, angles, channels, ya. Yang ni yang 0.5 hingga 0.15 hingga 0.3. Alright. Kejap. Okey. Low carbon steel, Ini salah ni, ini sepatutnya plain carbon steel. Ya, plain carbon steel. Sampai 0.3 ni kan. 0.3, 0.3 betul, sorry Untuk plain carbon, untuk low carbon steel sampai 0.3. Okey. Jadi satu nama dalam kategori ini adalah mild steel, ya, mild steel. Okey. Jadi dibuatkan untuk digunakan untuk buat paku, paku, skru, itu low carbon steel lah. Ya. Lagi yang ni kalau biasa nampak kat tepi jalan highway ke, yang ni adalah low carbon steel, ya. Yang ni biasa dia kita campurkan dengan zinc. Ya, bila kita campurkan dengan zinc, kita panggil dia sebagai galvanized steel, ya, ataupun galvanized sheets. Okey, jadi mild steel digunakan untuk general structural work, girders, ya. Ini girders lah nama dia ni, girders. Ya. Highway girders, ya. Ataupun road girders. Okey, kat tepi jalan ni bahasa Melayu dia apa tak nama dia ni? Pengadang jalan. Digunakan untuk memastikan nuts, bolts, screws, car body panels dan juga non-cutting tools, ya, tools yang bukan untuk memotong lah. Okay. Kalau kita campurkan dengan tin, kita panggil dia sebagai tin plate. Ya. Kalau kita campurkan zinc, kita panggil dia sebagai galvanized sheets ataupun galvanized steel. Ya. Kalau kita coat dengan lead, kita panggil dia Turner sheet. Ya. Okay. Jadi ada macam-macam jenis lah. Okey, tadi tu adalah low carbon steel. Untuk medium carbon steel, kita gunakan dia untuk bolt, axles, lock washer, forging dies, spring, wheel spoke, basikal punya tu gear, railway rails. Ini untuk medium carbon steel. Jadi untuk medium carbon steel ni untuk kegunaan yang perlukan kekuatan lah. Dia boleh untuk medium carbon steel ni. Kalau low carbon steel tadi tak boleh, ya, sebab dia tak kuat. Untuk high carbon steel, kita gunakan sebagai dies, ya. Die ni adalah acuan, ya. Macam proses stamping yang saya tunjuk tadi. Jadi kat bawah dia acuan lah, dia punya die. Jadi kita tekan metal tu ke dalam die. Digunakan untuk punches, ya, untuk menekan metal tu adalah high carbon steel. Hammer, hammer tu adalah high carbon steel, chisel, drills, metal cutting saws, razor blades. Okay. Right. Jadi tadi saya dah tunjukkan steel ni dia pecah kepada dua, low alloy dengan high alloy. Dan low alloy ni pecah kepada tiga tadi. Iaitu low carbon steel, medium carbon steel dan juga high carbon steel. Next kita ada high alloy steel. Ya. High alloy steel ni adalah steel yang kita campurkan banyak alloy, ya, banyak unsur-unsur lain. Ya, jadi dia more expensive, lebih mahal, ya, dan dia ada special properties. Okey. Okay. Jadi kita tengok low alloy steel dulu. Okey, low alloy steel low alloy steel ni adalah plain carbon steel yang kita campurkan dengan alloy yang lain. Ya, dengan unsur-unsur lain. Ya. Sebab apa kita campurkan dengan unsur-unsur lain? Sebab plain carbon steel tadi dia tak berapa kuat. Ya, kekuatan dia sampai 690 megapascal saja. Itu paling kuat. Without losing the ductility and impact strength. Dia tak boleh hardenable. Kita tak boleh nak keraskan. Ya, kecuali untuk high carbon steel lah, ya. Untuk plain carbon steel kita tak boleh keraskan dia. Low corrosion resistant.
Kalau rapid quenching leads to crack. Ya, quenching tadi ingat tadi saya sebut kita panaskan dia, lepas tu kita rendamkan dia dengan cepat, sejukkan dia dengan cepat, dia boleh jadi crack. Ya, dia boleh pecah. Ya, poor impact resistance at low temperature. Ya, impact ni maksud dia tak tahan hentaman. Ya, jadi setengah plain carbon steel ni kita tak boleh nak hentak dia. Jadi dia poor impact resistance nama dia. Jadi untuk plain carbon steel ni kita campurkan dengan elemen yang lain, dia menjadi low alloy steel. Ya. Kita boleh masukkan up to 50% alloying elements. Ya, sampai 50%. Jadi sampai 50%, lagi 50% tu adalah steel lah. Ya. Kita campurkan dengan unsur-unsur ni seperti mangan, nikel, kromium, molybdenum dan juga tungsten. Itu contoh-contoh yang kita campurkan. Ya. Jadi untuk alloy steel ini adalah dia punya numbering. Ya. Numbering ni bergantung kepada apa yang kita masukkan ke dalam steel. Ya. Contoh dia, kalau kita masukkan mangan sebanyak 1.75, dia punya numbering dia start daripada 13. Ya. Sampailah 94B ni. Ya. Kita masukkan nikel, kromium, molybdenum. Right? Okey, yang ni tak berjalan ya. Saya skip mechanical. Ini adalah properties bagi low alloy steel. Ya, low alloy steel. Contohnya 1340 ni kita campurkan 1.75 mangan, yang 40 ni adalah 40% karbon. Ya, kegunaan dia untuk high strength bolts. Lagi 4820 ni kita campurkan nikel, mangan, molybdenum. Ya, 20 tu adalah 20% karbon. Right? Digunakan sebagai gear. Okay? Okey, jadi alloy steel ni adalah kita campurkan unsur lain ke dalam steel. Alright? Okey, jadi bila kita campurkan unsur lain ke dalam steel ni, dia akan increase strength, increase hardenability, increase toughness. Ya, toughness. Toughness ni apa dia? Tahu tak? Apa dia toughness? Kekuatan. Salah. Kekuatan adalah strength. Ya? Apa? Kentalan. Kekentalan. Ketahanan. Ketahanan bukan, kekentalan pun bukan, kesaduan pun bukan. Baru cakap. Ini tadi saya sebut tadi. Ke apa? Ketegapan. Ketegapan. Macam-macam orang. Toughness ni dalam bahasa Melayu adalah kelihatan. Allah. Oh, lain macam dia lihat. Toughness ni maksud dia lihat lah. Korang biasa contoh lah, daging kan. Daging tu lihat kan. Nak makan pun tak boleh, nak kunyah pun tak boleh kan. Kita cakap daging tu tough. Ya. Kita tak masak. itu orang Melayu. Ya. Orang putih panggil tough, ya, tough. Tough. Toughness ni apa dia? Tadi saya bagi tahu tadi kan. Kita ada sifat strength. Strength ni dia kalau strength tu tinggi, ductility dia rendah kan? Okey. Betul. Toughness tadi adalah strength dia tinggi, ductility pun tinggi. Itu ada toughness. Ya. Jadi bila strength tinggi, ductility tinggi, ini maksud dia toughness dia tinggi. Dia tough lah tu. Ya. Dia kuat dan juga dia boleh kita panjangkan dia. Itu toughness. Ya. Jadi toughness ni sifat yang kita nak lah. Ya. Kita nak sifat toughness ni. Ya. Jadi kita tambah elemen selain untuk meningkatkan toughness. Kemudian kita nak meningkatkan sifat creep bagi metal. Creep ni apa? Dalam bahasa Melayu. Merayap. Apa? Kripit saya tahu.
Bukan. Bukan dah. Alamak. Sifat kerepek bukan. Itu dah merepek. Ah, Krip dalam bahasa Melayu adalah rayapan. mampus. Rayapan. Ayapan. Rayapan. Krip ni macam krip ni apa dia? Kalau krip ni dia bergerak perlahan-lahan. Tu krip kau. Kalau kita nak kejutkan orang, kita datang pelan-pelan, jangan bising, duduk sebelah dia. Tu krip nama dia, creeping. Oh. Korang bahasa Inggeris dapat berapa ni? Je. Bentera Asal je. boleh je. Alhamdulillah lulus. Je. Allah. Allah. Krip ni adalah rayapan. Tapi dalam metal ni apa maksud krip ni? Krip ni adalah sifat metal tu pada suhu tinggi. Ya, ketahanan dia pada suhu tinggi. Maksud dia kekuatan dia kekal pada suhu tinggi. Itu krip. Ya, sebab apa? Pada suhu tinggi bila kita kenakan dia beban, dia memanjang sikit je. Dia tak memanjang dengan banyak. Itu maksud dia punya creep properties baguslah. Ya. Dia tak memanjang dengan banyak. Okey. Dan juga untuk high temperature resistance. Okey, boleh Okey, lagi high alloy steel dia ada 3 jenis, low, medium dengan high. Ya, jadi ini bergantung kepada berapa banyak unsur lain yang kita masukkanlah. Ya, sebagai contoh high alloy steel ni adalah stainless steel. Ya. Dan kebanyakan alloy steel yang lain ni masuk dalam kategori low alloy. Ya. Sebab kita tak masukkan banyak pun unsur-unsur ke dalam steel biasanya. Okey, apa benda ni? Jadi kebanyakan alloy yang kita masukkan adalah benda-benda ni Okey, untuk low alloy kita masukkan unsur lain kurang daripada 5%. Jadi kita akan increase strength dan juga hardenability. Untuk high alloy kita masukkan unsur lain lebih daripada 20%. Sebagai contoh kita masukkan 10.5% kromium untuk menghasilkan stainless steel. Untuk improve corrosion resistance and stability at high or low temperature. Okay, apa unsur-unsur yang kita masukkan di dalam steel? Iaitu mangan, Mn. Mangan ni bila dia combine dengan sulfur dia akan prevent brittleness. Brittleness ataupun sifat brittle. Apa dia brittle ni? Tahu tak? Brittle apa? Kerapuhan. Kerapuhan, betul. Rapuh, brittle ni adalah rapuh. Apa maksud rapuh? Brittle. Senang hancur. Kuat. Senang hancur, betul. Brittle tu senang hancur. Macam hati orang tu rapuh kan. Hati tu remuk. Rapuh dalam Contoh. Boleh. Dia senang pecah. Contoh dia adalah kaca. Kaca tu dia sifat dia brittle, dia senang pecah. Apa lawan kepada sifat brittle? Tahu? Fleksibel. Strong. Bukan. Lawan kepada sifat brittle adalah ductile. Ya, nak sebut dah Nak cakap tadi. non Salah sebut. Ataupun ductility tadi kan, yang saya sebut tadi, ductility tadi kan. Lawan kepada ductility tadi adalah brittleness. Okay, alright. Ductile. Ductile ni dalam bahasa Melayu apa dia? Ductile. Tak tahu Ductility. Dalam bahasa Melayu adalah mana tak keluar. Mulur. Mulur ni bahasa Melayu, nama bahasa Melayu dia lah. Dia ada pinjam perkataan Jawa sikit. Mulur. Siapa orang Jawa tahulah. Kalau tak tahu boleh tanya mak bapak korang apa maksud mulur. Alright, jadi kita campurkan mangan untuk mengelakkan sifat brittleness dalam metal tu. Lebih daripada 1% dia akan increase hardenability.
Kebolehan dia untuk mengeras, ya, hardenability ni. Kita masukkan 11 hingga 14% to increase hardness, good ductility, high strength hardening capacity, ya, dia boleh mengeras dengan bagus dan juga excellent wear resistance. Ya. Jadi kita masukkan mangan ni bagus untuk impact resisting tools, ya, dia tahan kepada impact. Okey, sulfur. Sulfur ni dia tak bagus. Dia boleh menyebabkan steel mengalami brittle, ya, dia impact brittleness. Tapi bila kita campurkan dengan mangan, Mn tadi, dia dah hilang dah sifat brittle dia. Okey. Tapi kelebihan dia bagi sulfur ni, dia improve machinability. Ya, machinability ni dia apa? Kebolehan untuk kita mesin, ya, mudah untuk kita mudah untuk kita mesin lah, ya. Okey, jadi dia okey if combined with mangan, ya. Jadi kita masukkan 0.08 hingga 0.15% sulfur. Contoh-contohnya ni satu-satu, ya, satu-satu. Lagi nikel. Nikel dia provide strength, stability and toughness. Ya, ini ada contoh-contoh alloy nikel, ya. Lagi kromium, kromium biasanya kita masukkan kurang daripada 2% untuk alloy steel ni, ya. Dia increase hardenability and strength. Dia offer corrosion resistance, ya. Jadi dia baguslah, sebab apa dia boleh jadi corrosion resistant? Sebab dia form stable oxide surface. Dia permukaan luar dia akan hasilkan oxide surface, jadi dia boleh tahan serangan persekitaran dia. Biasanya kromium kita combine sekali dengan nikel dan juga molybdenum. Okey. Okey, next elemen yang lain ialah molybdenum. Molybdenum ni kita masukkan kurang daripada 0.3%, ya, increase hardenability dan juga strength. Okey. Dan dia akan increase creep resistance, ya, sifat creep tadilah, ya, jadi boleh gunakan untuk hot working tools. Next, vanadium. Vanadium kita masukkan 0.03 hingga 0.25%. Increase strength without loss of ductility. Ini bagusnya vanadium tadi, ya. Dia boleh kekalkan sifat ductility. Tungsten, ya, simbol dia W, ya. Helps to form stable carbides, jadi increase hot hardness. Ya, dia tak, kekerasan dia kekal pada suhu tinggi. Lagi copper. Copper kita masukkan 0.1 hingga 0.5%. Increase corrosion resistance. Ya, dia sama macam chromium tadi. Ya, dia akan increase corrosion resistance. Ya. Cuma kelemahan dia akan reduce the surface quality. Permukaan luar steel tu dia akan jadi tak cantik, ya. Pada suhu tinggi dan juga hot working ability ni, kita tak boleh nak kerjakan dia pada suhu tinggi. Okey, jadi kita campurkan dia untuk low carbon sheet steel dan juga structural steel. Silikon kita masukkan lebih kurang 2%, ya. Increase strength without loss of ductility. Dia sama macam apa tadi yang increase strength without loss of ductility, ingat tak? Apa unsur tadi yang kita masukkan to increase strength without loss of ductility? Tak ingat, ya? Vanadium. Okey, vanadium. Ya. Enhance magnetic properties. Ada banyaklah, ya. Next, boron. Boron ni dia akan meningkatkan hardenability, improve machinability dan juga cold forming capacity. Aluminium ni sifat dia adalah deoxidizer, ya. Masukkan 0.95 hingga 1.3%, ya. Dan juga sesuai untuk program ni proses nitriding, ya, nitriding. Nitriding ni sama macam carburizing tadi, ya. Kalau carburizing kita masukkan karbon, nitriding kita masukkan nitrogen untuk mengeraskan permukaan luar. Okey, boleh ingat? Banyak kan?
Bro. Banyak. Okey, jadi alloy steel ada banyak ya. Tadi tengok unsur-unsur yang masukkan pun banyak ya. Jadi kita ada high strength low alloy steel, ya. Micro alloy steel, free machining steel, banyak sampailah tool steel ya. Yang kita belajar dua je, iaitu stainless steel dengan tool steel saja ya. Okey, jadi HSLA high strength low alloy steel. HSLA ni dia dalam kategori low carbon steel ya, sebab kandungan karbon dia rendah saja. Tapi dia adalah high strength, kuat ya, sebab kita dah masukkan alloy-alloy yang lain tu. Ya. Jadi dia banyak kegunaan dia. Okey, itu adalah high strength low alloy steel. Kita ada dual phase steel ya. Dual phase steel. Dual phase steel ni untuk automotive structure and body application. Next kita ada free machining steel. Ini unsur-unsur yang kita masukkan dalam free machining steel. Free machining steel, free machining ini bermaksud dia mudah untuk kita mesin. Ya. Next, bake hardenable steel. Yang ni kita mudah untuk keraskan dia. Ya, jadi untuk otomotif bake hardenable steel ni dalam kategori low carbon steel, ya, good formability, increase strength after forming with heat exposure in paint baking process. Ya, jadi dalam otomotif tu kita cat badan kereta kan. Sambil kita cat tu kita keraskan dia punya steel. Jadi itu dipanggil bake hardenable steel. Okay, next maraging steel, ya. Maraging ni dia adalah super high strength alloy, ya. Dia sangat tinggilah dia punya kekuatan dia. Ini kandungan unsur-unsur yang kita masukkan dalam dia. Dia ada nikel, kobalt, aluminium, boron, silikon, molybdenum, titanium, zirconium, mangan, sulfur, phosphorus. Ini yang dicampurkan ke dalam dia. Jadi dia punya strength dia boleh sampai 1725 megapascal. Tinggilah tu Tadi untuk plain carbon steel berapa dia punya strength dia paling tinggi? Ingat tak? Dia tadi plain carbon steel sampai 690 megapascal saja. Yang ni boleh dia dah sampai 3 kali ganda lah dia punya kekuatan dia untuk maraging steel. Tu bagus kan? Okey, jadi steel untuk high temperature, untuk yang high temperature boleh sampai 550 darjah Celsius kegunaan dia. Kalau untuk plain carbon steel tu dia boleh sampai 250 darjah Celsius saja. Untuk conventional alloy, low alloy steel lah, sampai 350 darjah Celsius. Tapi untuk yang high temperature punya ni boleh sampai 550 darjah Celsius. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh kegunaan steel dalam badan kereta. Ya. Jadi kebanyakan dia adalah mild steel. Ya, jadi yang warna kelabu ni adalah mild steel. Lepas tu yang oranye ni adalah HSLA, high strength low alloy steel. Jadi kalau awak tengok untuk HSLA ni dia adalah tempat yang perlukan strength, kekuatan. Tempat menampung strength ya. Jadi kat pilar ini kita panggil pilar ni. Ya. Tiang. Ya. Kemudian kita ada boron steel kat sini, boron steel. Kemudian tailored, tailored lah dia special ni. Ini kawasan yang bake hardenable steel dan dual phase steel. Ya, jadi dalam satu badan kereta macam-macam jenis steel lah yang dia gunakan ya. Jadi bake hardenable pun ada Alright, boleh? So far boleh ikut lagi? Okay. Okey, macam nak tanya tapi okey. Okey. High alloy steel. Ya, high alloy steel ada dua jenis yang utama iaitu tool steel dan juga stainless steel.
Tool steel ni kegunaan dia untuk cutting tools, sebagai mold and die, acuan dan komponen-komponen mesin parts. Dan tool steel ini jenis-jenis dia, ya. Dia kategori dia berdasarkan nombor huruf, ya, abjad huruf. Ya, jenis W, jenis O, jenis A sampailah jenis P, ya. Jenis W ni water hardening, ya, jenis O oil hardening. Okay, ini adalah tool steel. Dan kita ada stainless steel, ya. Stainless steel ni ini sifat dia, extremely good corrosion resistance. Ya, dia expensive, harder to cut and machine. Ini susah lah untuk kita potong, ya, stainless steel ni. Ya, dia ada high chromium dan juga high nickel. Right? So kita ini lagi lah stainless steel. Stainless steel pecahan dia ada 4: ferritic, martensitic, austenitic dan juga precipitation hardening. Ya, ada 4 jenis stainless steel. Okey, jadi stainless steel kita tengok stainless steel. Stainless steel sifat dia excellent corrosion resistance. Kita campurkan at least 12% chromium. Ya, 12% chromium. Okey, untuk stainless steel yang pertama iaitu ferrite stainless steel, kandungan chromium dia 12 hingga 30%. Banyak ni chromium dia, sampai 30%. Okey, ni yang lain ni boleh abaikanlah, ini awak tak belajar ni. Okey. Jadi dia adalah ferrite stainless steel ni low cost high strength. Ya, dia murah lah harga dia. Banyak digunakan untuk construction material. Jenis stainless steel yang kedua adalah martensitic stainless steel. Kandungan karbon chromium dia 12 hingga 17%. Ya. Untuk ferrite stainless steel tadi berapa kandungan chromium dia? Tak ingat. Sampai 30%. Ya, banyak. Untuk martensitic ni sikit, ya, 12 hingga 17% saja. Okey. Jadi disebabkan chromium dia sikit, dia corrosion resistance dia kurang, ya, kurang sikitlah daripada jenis-jenis stainless steel yang lain. Ya. Tapi kelebihan dia, kita boleh lakukan heat treatment kepada dia. Maksudnya kita boleh tingkatkan dia punya strength. Ya. Jadi strength dia bagus walaupun corrosion resistance dia kurang sikit. Ya. Untuk stainless steel yang lain, strength dia tak berapa bagus. Ya. Jadi tensile strength dia boleh sampai 1966 megapascal. Okey. Kalau ferrite stainless steel tadi 517 saja. Jadi boleh sampai 1966. Jadi disebabkan dia kuat, dia boleh digunakan untuk machine parts, pumps, bearing, valve. Ya. Jenis yang ketiga adalah austenitic stainless steel. Ya. Austenitic stainless steel, special dia adalah dia ada chromium, lagi dia tambah nickel. Ya. 7 hingga 20%. Ya. Jadi austenitic stainless steel dia ada nickel dalam dia. Martensitic tadi tak ada nickel, ferritic tadi tak ada nickel. Okey, jadi bila ada nickel, dia punya corrosion resistance dia lagi bagus. Ya, jadi ini corrosion resistance dia lagi bagus daripada martensitic dan juga ferritic tadi. Ya, tensile strength dia sampai 759. Jadi disebabkan dia corrosion resistance paling bagus, dia boleh digunakan untuk chemical equipment. Ya, bekas-bekas kimia ni. Ya, pressure vessels. Ya, lagi bagus kalau kita tambahkan columbium. Ya, Columbium ni nama lama sekarang ni dah tukar dah. Nama baru dia ada lain. Ni columbium nama lama dia. Jadi columbium ni kita masukkan untuk mengelakkan intergranular corrosion. Ya. Okey, jadi sebab stainless steel ni walaupun dia tahan corrosion, dia ada corrosion yang dia tak tahan. Corrosion yang dia tak tahan tu adalah yang ni, intergranular corrosion. Jadi untuk mengelakkan dia mengalami intergranular corrosion, kita tambahkan columbium. Ya, intergranular corrosion ni biasanya berlaku semasa welding. Right?
Okay, ini adalah jenis-jenis bagi stainless steel. Stainless steel yang austenitic ni adalah jenis 200-300. Ferritic dan juga matte steel jenis 400. Magnesitic jenis 500. Ini nama steel dia. Ya. Alright, boleh weh? Jenis stainless steel yang keempat adalah precipitation hardened. Ya. Precipitation hardened ni dia very high strength. Ya, kekuatan paling tinggi lah. Ya, dan boleh digunakan untuk temperature, higher temperature than the martensitic grades. Ya, martensitic tadi dia high strength, tapi precipitation hardened ni kelebihan dia boleh tahan sampai suhu tinggi. Ya, jadi yang ni untuk komponen jet, ya, dan rocket engines, boom. Boom pun pakai benda ni, ya. So precipitation hardened stainless steel. Okay. Okay, ini adalah proses heat treatment dia untuk precipitation hardened stainless steel. Ya. Very high strength level, can serve at higher temperature than martensitic grades. Okay, ini adalah dia punya nama bagi precipitation hardened. Jadi yang ada pH ni, ini adalah precipitation hardened stainless steel. Ya, ini adalah dia punya kandungan dia. Ya, ada macam-macam lah. Right? Jadi ini adalah numbering bagi stainless steel. Jadi awak tengok austenitic dia boleh 200, jenis 200 dengan 300 ni. Ya. Ferritic dengan martensitic ni jenis 400. Okey. Martensitic ni kegunaan dia sebagai general purpose. Okey, austenitic ni paling baguslah dia punya corrosion resistant. Jadi kegunaan stainless steel sebagai contoh jenis 316L ni digunakan sebagai biometals. Boleh digunakan dalam badan manusia. Ya, yang ni sebagai contoh kalau kita nak sambung balik tulang ni, kita masukkan besi kan. Inilah besi dia yang kita masukkan. Ya, siapa yang pernah patah tulang kat sini? Ada? Ada badan dah masuk besi? Belum pernah. Tak ada siapa ya, baguslah. Janganlah patah tulang ya, saya pun tak pernah. Jadi dia guna stainless steel ya, stainless steel. Selain daripada stainless steel, sekarang ni ada juga dia guna titanium. Ya, titanium lagi baguslah. 316S stainless steel ni dia ada 18% chromium, 14% nikel, 2.5% molybdenum. Ya. Yang ni murah lah stainless steel. Kalau kita guna stainless steel dia murah, jenis murah lah. Kalau titanium tu mahal. Ya. Dia ada limited corrosion resistance inside the body. Ya. Inilah benda yang digunakan untuk ikat tulang dalam badan manusia. Dia ada dia punya bone plate, ya, ada apa dia punya screw. Ya. Jadi ini plate, lepas tu dia ikat dengan skru kat sini. Ataupun boleh juga yang guna intermedullary nail ni. Dia pakai paku panjang sikit lah. Ya. Janganlah yang ngeri juga tengok ya. Lagi stainless steel dia boleh gunakan untuk menghasilkan pisau. Contoh kat sini adalah pisau brand global ya. Brand global ni jenis dari Jepun lah ya, dari Jepun. Ya, dari Jepun, nama metal dia adalah Chromova 18, ya, high carbon stainless steel. Okey, ni pisau ni dia punya pemegang dia pun besi juga dia tu special sikit. Okey, boleh teruskan. Jadi alloy steel tadi salah satu dia adalah stainless steel. Yang jenis yang kedua adalah tool steel. Ya. Okay, apa dia tool steel ni? Dia adalah steel yang sesuai untuk kita jadikan dia tool. Ya. Sifat dia adalah high hardness, ya, resistance to abrasion, jadi dia excellent wear, ability to hold cutting edge, ya, dia sentiasa tajam, resistant to deformation at elevated temperature. Kita panggil red hardness. Ini kelebihan bagi tool steel.
Okay, dan biasanya digunakan dalam keadaan heat treated. Ya, kita lakukan heat treatment pada dia. Okay, tool steel ni ada high carbon content, jadi dia very brittle. Ini adalah jenis-jenis dia, bergantung kepada heat treatment dia apa. Okay. Jenis yang utama dia ada 4 untuk tool steel ni, iaitu kita ada cold work tool steel, hot work tool steel, high speed tool steel dan special purpose tool steel. Ya, dan semua ni sifat dia adalah dia ada hard, tough dan wear resistant. Ya. Okay, jenis yang pertama, cold work tool steel ni kita gunakan untuk cold working. Ya, kita lakukan working kepada metal pada suhu rendah. Ya, sifat dia ada good hardness dan juga wear resistance. Ya, dalam kategori ni kita ada jenis W series, O series, A series dan juga D series. Okay. Kedua, kita ada hot work tool steel. Hot work tool steel kita lakukan working kepada metal pada suhu tinggi. Ya, ini sifat-sifat dia. Okay, dan kita masukkan chromium, tungsten dan molybdenum ke dalam dia. Yang ketiga ialah high speed tool steel. High speed tool steel ni adalah tool yang tahan suhu tinggi dan juga dia punya metal tu bergerak pada kelajuan tinggi. Ya, jadi kalau awak tengok macam lathe machine, ya, dah pernah masuk bengkel kan? Workshop dah masuk dah workshop? Dah. Dah jumpa lathe machine kan? Yang mana Lathe machine yang dia punya workpiece dia berpusing. Mesin lari, mesin lari. Oh, benar-benar. Mesin lari dia punya tool kan. Awak perasan tool tu yang digunakan untuk memotong tu kan, bila dia masuk dia potong kan. Itu tool lah nama dia. Dibuat daripada tool steel. Jadi kalau dia bergerak dengan laju, kita punya workpiece dia kena pakai high speed tool steel. Okay, jadi dia ada jenis tungsten high speed yang ni, ya, dia panggil T series. Okay, kemudian jenis yang kedua dalam high speed tool steel ni adalah molybdenum steel, yang ni iaitu M series. Okay, jadi digunakan untuk drill, lathe, ni ya. Okay, kemudian tool steel yang lain adalah high carbon, high chromium steel, ya, HC. Ya. Ini bagus sebab dia boleh sampai 500 darjah Celsius. Kemudian kita ada oil hardened non-shrinkage steel, ya, OHNS. Ya, OHNS. Non-shrinkage, ya, bermaksud dia tak mengecut lah, dia tak mengecut. Sekejap. Okey, jadi kita berhenti setakat ni, ya, sampai habis steel saja. Next ni adalah cast iron, ya, cast iron. Jadi cast iron adalah grup yang lain lah, ya. Awal tadi kita belajar ferrous metal dia terpecah kepada dua, iaitu steel dan juga cast iron. Apa yang kita belajar tadi semua dia dalam kategori steel, ya. Jadi saya stop sekejap. Okey, apa yang kita belajar tadi dalam kategori steel, ya. Steel tadi kita pecah kepada dua, iaitu plain carbon steel dan juga high alloy, ya. Plain carbon steel pula dia pecah kepada tiga, iaitu low carbon steel, medium carbon steel dan juga high carbon steel, ya. Kemudian untuk jenis yang high alloy kita belajar dua jenis, iaitu tool steel dan juga stainless steel. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Kalau boleh, kita sambung minggu depan. Minggu depan kita akan belajar berkenaan dengan cast iron dan juga ferrous alloy, non-ferrous alloy. Alright. Doktor, attendance. Ada je yang belum sign attendance Doktor, Yes. nak tanya yang kerja yang individu tu kan, itu kena jawab secara ringkas sahaja ke ataupun macam mana? Assignment. Assignment individu.
Segmen individu tu awak buat macam esei. Oh. Tapi jawab dalam bentuk point-point pun tak apa. Okay. Alright. Sekejap saya stop record dulu. Stop record. Stop record.